InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu kembali. Dan insya-Allah pada hari ini kita berdoalah supaya mudah-mudahan apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita sama-sama mahu kongsikan pada hari ini adalah satu yang akan memberi manfaat kepada kita untuk memahami sebahagian daripada realiti yang ada, yang berlaku pada hari ini. Jadi kita ingin sama-sama berbincang tentang perkara-perkara yang sedang berlaku di dalam dunia ini, sebagai mana yang telah pun digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu yang perlu kita faham, iaitu kita ada musuh dan kita tidak akan dapat menegakkan Islam, kita tidak akan dapat membina Islam, membina kekuatan Islam, melainkan kita menjauhkan diri kita daripada perangkap musuh. Perangkap musuh. Allah menggambarkan dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan ini janganlah kamu ikut perancangan syaitan. Jangan kamu ikut dia punya perangkap dia lah, jalan-jalannya. Innahu aduwwum mubin. Mereka itu adalah merupakan musuh yang nyata, musuh yang nyata. Jadi pada malam ini kita ingin melihat salah satu lagi daripada apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa mereka ini adalah orang-orang yang membuat perancangan dan perancangan jahat itu adalah bukan perancangan yang perlu kita sedar, kita faham. Jadi Allah juga telah berfirman dalam suratul Baqarah juga. Allah berfirman, wala, ayatnya panjang, kita pertengahan, wala yazalun yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan henti-henti untuk memerangi kamu sehinggalah mereka boleh mengembalikan kamu, merosakkan kamu, memurtadkan kamu daripada agama kamu, seandainya mereka sanggup. Jadi sinilah kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana mereka sentiasa dalam keadaan memerangi, yuqatilunakum, kan, mereka sentiasa dalam keadaan memerangi umat Islam. Dalam surah Al-Qasas pula, ayat 20, Allah menggambarkan bahawa terdapatnya pakatan jahat. Wahai Musa, sesungguhnya pegawai Fir'aun, ataupun pada masa itu Fir'aun lah, sedang mengadakan pakatan jahat, makar terhadap kamu, maka mereka hendak membunuh kamu. Oleh itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Dalam surah Ibrahim, Allah juga menggambarkan kita tentang wujudnya perancangan jahat, makar ini, dan sesungguhnya mereka telah menjalankan perancangan jahat mereka untuk menentang kebenaran, sedangkan di sisi Allah itu ada balasan bagi perancangan jahat mereka. Dan mereka walaupun perancangan jahat itu
dan boleh melenyapkan gunung ganang sekalipun, walaupun sehebat mana pun perancangan jahat itu, tetapi Allah akan menghancurkan perancangan jahat mereka. Jadi kita lihat, kita telah didedahkan di dalam beberapa media-media sebelum ini berkenaan perancangan-perancangan jahat mereka, dan kita pun telah berbincang berkenaan perkara ini, dan pada hari ini insya-Allah kita akan meneliti satu daripada apa yang ada di hadapan kita, iaitu digambarkan sebagai digital ID. Digital ID, dan digital ID ini kita akan tengok satu-satu berkenaan dengan digital ID ini. Kita akan bermula pada malam ini dengan definisi dan juga dengan sedikit sebanyak introduction. Jadi esok insya-Allah sekiranya ada peluang, kita akan buat pula berkenaan dengan hidden agenda. Apa sebenarnya yang mereka nak capai daripada digital ID. Jadi kita tak nak ceritalah pasal macam mana yang dia orang kata konspirasi ni kan. Dia kata ni semua teori-teori konspirasi ni. Kita dengar menteri sebut, menteri apa ni, penerangan sebut, mereka ni orang yang sama juga cakap pasal konspirasi, pasal tak betul lah inilah sebagainya. Maka kita nak dedahkan apa yang dikata tak betul. Kalau tak betul tak apa, cuba buat kajian. Kita tak nak cakap siapa-siapa, kita tak cakap apa-apa, tapi kita nak dedahkan benda-benda yang penting untuk kita melihat dengan cara detail. Mudah-mudahan bila kita faham akan perkara-perkara ini, kita tidak akan terperangkap dengan perancangan-perancangan jahat mereka, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan buat introduction dulu supaya kita faham benar-benar apakah definisinya dan siapakah yang telah membuatkan yang push, yang menekan supaya digital ID ini diberikan, dan apakah pro dan cons. Pro dia apa? Sebab ada orang kata digital ID ni bagus, mesti ada bagusnya kan. Kalau tidak, orang tak nak buat. Jadi dia kata pro. Malahan sebahagian daripada orang-orang yang mengatakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan ini, dia kata takkanlah PM bodoh sangat, takkanlah menteri bodoh sangat, takkanlah agung bodoh sangat, takkanlah raja-raja bodoh sangat, nak ikut cakap kamu saja. Contoh macam itu. Ada orang yang bercakap begitulah. Jadi tak apa, kita tidak mahu bergaduh dengan siapa-siapa, kita ikut pandangan masing-masing. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita menerangkan ini, kita tengok fakta-faktanya, apa makna. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang definisinya, apa dia itu digital ID, apa yang dimaksudkan digital ID yang mereka nak tu, dan kemudian mungkin apakah dia punya pro dia, kebaikan dia, dan apakah dia punya keburukannya. Ini yang kita akan fikirkan. Jadi kemudian esoknya insya-Allah kita akan dedahkan juga bagaimana perancangan yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat, yang hari ini kita sebut yang tersurat dulu. Yang tersurat, yang tersirat ni secara umum lah. Besok kita akan sebut yang tersirat. Jadi supaya kita dapat faham, tidaklah kita kelang kabut sangat. Orang cakap digital ID tak elok, kita pun kata digital ID tak elok. Orang kata digital ID elok, kita pun kata digital ID tu elok. Jadi kita main ikut arus. Kita tak nak ikut arus, kita nak kena ikut fakta, hujjah, ala basiratin, ala basiratin, di atas basirah, di atas hujjah yang nyata. Hujah yang nyata, bukan ikut-ikut. Jadi supaya kita boleh cerita ke orang sebenarnya apa dia. Kerana digital ID ini adalah sekiranya dia tidak dibuat dengan elok ataupun tidak dibuat secara baik dengan benar, maka dia menjadikan the biggest evil, dalam perancangan jahat. The biggest evil. Kalau lain-lain tu dia boleh lari-lari lagi, tapi yang ini tak boleh lari lagi. The biggest evil. Kalau dia jadi yang baik, the biggest kebaikan lah dalam perancangan tadi. Baik, jadi kita melihat sekarang insya-Allah pada hari ini kita tengok sikit beberapa definisi, supaya mula-mula kita mulakan dengan definisi tentang digital ID ini, dan apa dia sebenarnya digital ID ini, supaya kita faham apakah dia sebagainya. Jadi secara definisinya, supaya kita dapat faham, kita berbincang dengan frekuensi yang samalah. Jadi nanti orang ingat digital ID ni maknanya seperti kita kata, maksud digital ID ni, kita ingat ID yang kita letak dekat credit card tu digital ID, itu pun digital ID juga kan.
Kemudian dia ada juga yang cakap akan masukkan chip dalam badan kita tu pun dia macam-macam lah. So kita akan tengok apa maksud digital ID, kan. Baik, yang pertama sekali, dia ada dua jenis ID yang kita kena faham. Yang pertama disebut digital, disebut physical ID. Physical ID. Yang pertama ialah ID secara fizikal, dan kedua ialah ID secara digital. Ni dua. Jadi physical ID ni macam mana yang kita ada sekarang. Contohnya kita ada IC, kan, ID kita, National Identification, kan, disebut IC, kan. So identification card tadi, IC tadi, maka kita ada masing-masing ada card. Tu dipanggil digital, kita panggil physical and IC card. Sekarang ni. Kemudian begitu juga kita ada license, driving ataupun driving license, lesen memandu, ataupun dia kata physical card. Jadi dalam kad pengenalan kita tu, dia adalah data-data bersangkut dengan sijil beranak kita, lahir bila, di mana sebagainya yang ada dalam surat beranak tu, kan. Jadi dalam surat, dalam kad pengenalan tak ada sebut berkenaan dengan lesen, ada tak ada, kan. Sebelum ni lah. Jadi lesen ada dalam driving license. Ini physical, satu. Kemudian kad kesihatan. Kad kesihatan, kita ada kad kesihatan hospital KPJ contohnya. So kad kesihatan tu adalah satu physical ID berkaitan dengan kesihatan, health card. Ataupun kita ada juga bank, bersangkut dengan keuangan, kita ada bank card, ATM card, debit card, credit card. Jadi ini semua adalah bentuk physical ID. Physical ID ni maknanya termasuklah, kalau bahagian bank tu bank lah, datanya, bahagian hospital lah, datanya dan sebagainya. Jadi apa maksud digital ID pula yang kita nak kena definekan di sini. So digital ID ni ialah is a digital way of proving that you are you. Maknanya digital ID ni ialah satu ID, identification, satu ID yang mana dia adalah merupakan satu ID yang disimpan, identiti kita yang disimpan dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital maknanya dalam bentuk yang diletak di dalam komputer, ataupun yang diletak di dalam handphone, ataupun yang diletak di dalam server. Digital, dia bukan dalam bentuk fizikal, digital. Jadi maknanya kita katakan digital ID ini ialah satu maklumat peribadi, identiti kita, yang mana untuk membuktikan yang kita adalah kita, you are you, macam kan. Dan digital ID ini adalah sebenarnya yang dimaksudkannya adalah satu versi yang digital berbanding dengan physical ID ataupun kad fizikal tadi, seperti kad pengenalan. Jadi kad pengenalan ni di fizikal, ada tunjuk kad pengenalan. Sebab tu pergi mana-mana kena bawa kad pengenalan. Pergi mana-mana kena bawa lesen dululah, kan. Pergi mana kena bawa lesen. Kalau tak ada lesen, polis tahan, boleh kena saman, walaupun lesen tu ada tertinggal rumah. Jadi kena bawa lesen, ni contoh. Jadi maknanya digital ID inilah segala jenis kita kata ID kita yang berkaitan dengan physical card tadi, yang disimpan secara digital, secara 0101, kita komputer lah, komputer ataupun handcard. Seperti kalau kita nak tengok di sini physical card, kita dah sebut tadi, seperti national IC kita lah, kad pengenalan kita, kad kesihatan kita, driver license kita, kan, lesen memandu kita. Begitu juga dengan apa sajalah ID ataupun identification tadi yang dikeluarkan ataupun accredited daripada government kita, daripada government. Jadi untuk digital ID ini, dia adalah merupakan satu versi ID yang berbentuk fizikal tadi, dan dia dikeluarkan, issued by and accredited, maksudnya disahkan oleh kerajaan. Kerajaan yang mana dia memerlukan juga, kan, biometrik kita, dia punya kad jari kita, kan, biometrik kita, ataupun disebut biometrik untuk mencipta digital ID tersebut. Jadi digital ID ni dia bukan hanya sekadar
sekadar kita kata biodata kita, information kita, tetapi sebenarnya dia juga diikat dengan biometrik. Biometrik ini terdiri daripada kad kenalan, minta maaf, cap jari, ataupun daripada muka, facial recognition, ataupun daripada mata, scan mata. Jadi ini semua adalah merupakan perkara yang diikat dengan digital ID tadi, sehingga menyebabkan semua data-data yang ada dalam digital ID itu adalah data yang merujuk kepada individu berkenaan, yang sesuai dengan kad punya fingerprint dia, ataupun dia punya cap jari dia, yang sesuai dengan facial recognition, wajah dia, ataupun mata dia, iris recognition. Jadi semua itu berkaitan dengan biometrik. Jadi maknanya digital ID itu. Dan daripada biometrik itulah yang dikatakan unik kepada seseorang itu akan menjadi sebahagian daripada digital ID tadi, yang akan disimpan and stored, akan disimpan secara elektronik di dalam alat-alat elektronik kita, seperti dalam handphone kita ataupun di dalam komputer kita. Jadi digital ID ini adalah merupakan satu alat yang akan menyimpan data-data kita bersama dengan biometrik kita, cap jari kita, bersama dengan wajah kita, bersama dengan mata dan sebagainya, yang mana ia akan disimpan di dalam electronic device, alat-alat elektronik, seperti handphone kita ataupun komputer kita. Jadi yang akan disimpan tadi itu ialah government, dan kerajaan akan simpan semua data tu. Dia akan simpan semua data tu, dan kita akan simpan juga dalam handphone kita. Kita akan simpan juga dalam komputer kita. Jadi yang simpan data tu, yang mengeluarkan ni ialah kerajaan. Jadi walaupun yang saya cakap ini mungkin kita dah tahu, yang kita sebut kat sini mungkin kita dah tahu, macam kita kata tak adalah benda baru, kita dah tahu. Tetapi sebenarnya apa yang saya sebut ni satu yang sangat penting untuk kita tahu. Bukan sekadar tahu, tapi faham. Maknanya digital ID ni dia sama macam kad pengenalan, sama macam lesen, driving lesen, lesen memandu, sama macam kad bank kita, sama macam kita kata kad yang ada yang dalam kita, kad keahlian ke, kad organisasi ke apa. Jadi semua tu dirangkumkan dalam satu yang disebut digital ID system. Sistem pengenalan ID dan digital. Dan yang kita nak faham di sini, maknanya semua data-data tadi adalah centralized, pusat, and centralized. Ini data satu yang very important. Centralized maknanya berpusat. Dia maknanya, contohnya kalau sebelum ni kad pengenalan disimpan oleh apa digambarkan Jabatan Pendaftaran Negara, kan? Lesen memandu disimpan oleh JPJ, contohnya Jabatan Pengangkutan Jalan. Kemudian kad kesihatan dipegang oleh informationnya oleh hospital yang kita pergi, contohnya hospital kerajaan ataupun hospital private, kan? Jadi semua tu dipegang informationnya berpisah-pisah. Jadi apabila kita menyebut digital ID tadi, maka semua maklumat-maklumat itu termasuklah bank kita. Kalau dalam debit card kita, credit card kita, bank tu aja yang tahu. Kalau kita ada daftar 3 bank, maka daripada 3 bank tu, bank A dia tahu setakat A je, maklumat tentang apa yang kita simpan kat situ je. B tak tahu. Ini sebenarnya. Jadi tetapi digital ID ini adalah merupakan suatu yang menggabungkan semua kad-kad fizikal tadi. Bismillah. Dan kemudian extremely centralized, maknanya dia adalah berpusat, centralized. Dia bukan terpisah-pisah macam physical card tadi. Dan ultimately, akhirnya yang penting kita ni, dia adalah
dia berada di luar daripada kontrol kita, kan, daripada penguasaan kita. Maknanya sekarang ni yang memegang, kalau kita kata IC tadi, kad pengenalan kita tu dipegang oleh Jabatan Pendaftaran Negara. So Jabatan Pendaftaran Negara lah, tapi bank dipegang oleh tentang keuangan kita, bank pula pegang. Jadi adalah pihak-pihak yang berbeza, tetapi ini dipegang oleh satu pihak, sama ada kerajaan ataupun private company, syarikat-syarikat yang private yang duduk di bawah kementerian-kementerian yang tertentu tadi. Jadi ultimately data yang terkumpul tadi ultimately ialah secara akhirnya satu yang di luar daripada kontrol kita, ataupun dikontrol oleh pihak-pihak yang isu yang mengeluarkan tadi. Jadi kerajaan dan juga syarikat-syarikat private yang mengeluarkan digital ID ini, dia mempunyai kuasa, mempunyai power. They have the power, kan, untuk buat perubahan, to make changes. Jadi oleh kerana dia yang isu, ataupun dia yang mengeluarkan kad kita panggil digital ID kita tadi, maka dia mempunyai kuasa, power, untuk merubah apa yang ada di dalam digital ID kita tadi, apa yang maklumat dalam ID kita tadi itu, tanpa consent kita, tanpa kita punya pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita, dia boleh buat, dia boleh ubah, kan. Sama ada dia boleh ubah personal information tadi, maklumat-maklumat personal kita, dia buat changes kepada kita, ataupun dia boleh delete apa yang ada. Sama ada dia nak ubah, dia delete, atau dia tambah, boleh dia kurangkan, dia tambah. Jadi ini semua dibuat oleh government tadi, kerajaan tadi, kementerian tadi, ataupun orang yang ada, ataupun syarikat yang digajikan, yang ditugaskan oleh pihak kerajaan untuk memegang digital ID. Jadi kerajaan ni dia tak pandai semua. Kita akan bincang nanti pro and cons. Dia tak pegang semua. Jadi mungkin dia terpaksa meminta syarikat-syarikat company daripada mana-mana. Contohnya MySejahtera Malaysia kita ni, MySejahtera kita ni, kan, syarikat yang buat, yang kontrol data tu, dengarnya, saya tak nak cakap ni, saya cakap dengarnya ialah Singapura, syarikat Singapura. Dan kemudian ada pula kaitan dengan macam-macam pihak kat belakang. Jadi itu yang kita gambarkan tadi. Sekiranya digital ID itu tidak mampu oleh kerajaan, maka kerajaan kena bagi kepada syarikat-syarikat. Jadi syarikat itu ataupun kerajaan yang memegang tadi, semua maklumat yang ada pada dia tu, yang berbentuk digital itu, boleh diubah, dia changes, dia boleh buat changes, sama ada dia tambah, dia kurang, atau dia delete. Dia delete. Jadi kita kena faham ini, walaupun benda ni kita dah tahu, tapi saya nak tegaskan kat sini supaya kita faham, supaya kita boleh cerita kat orang, supaya kita boleh sampaikan tentang perkara-perkara yang saya sebut ini. Kenapa? Kerana kita kena sama-sama memahami tentang apa yang sedang berlaku. Kita akan cerita ni, siapa sebenarnya behind, yang pushes, siapa yang menekan supaya digital ID ni dibuat, sehingga Perdana Menteri kita mengumumkan baru-baru ni tentang pelaksanaan digital ID di peringkat kementerian dalam masa seminggu. Itu contoh. Jadi maknanya tiba-tiba je tak ada angin, tak ada ribut, kan, orang duk bincang pasal banyak benda lain, pasal Palestin lah, pasal IHR lah dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata kita kena cerita pasal ID pula macam tu. Jadi di sinilah kita lihat untuk physical ID, physical card yang kita kata sebut tadi, contohnya kad pengenalan, lesen memandu, kad kesihatan hospital, kan, kad bank, debit card ataupun credit card, ataupun apa-apa sahaja kad tadi, kan, orang yang membuatkan kita kata yang
yang memegang kad tadi tu, yang mengeluarkan kad tadi, issue the kad tadi, dia juga boleh mengubah biodata tadi ataupun data-data tadi, sama macam digital yang kita sebut tadi. Tetapi untuk physical kad ni terpaksa mereka confiscate, mereka kena ambil dulu kad daripada kita, baru dia boleh buat ubah. Jadi contohnya kad pengenalan kita, dia nak ubah daripada Nur Azman kan kepada Nur Azmah, ada contohnya kan, nak ubah Nur Azman jadi Nur Azmah, ataupun dia nak delete terus. Jadi kalau kad pengenalan, dia terpaksa ambil kad tu daripada kita, dia print baru, tukar print baru bagi, baru kita boleh. Ini contoh. Jadi dia ada jugalah kita kata physically dia kena confiscating, kena rampas daripada kita, baru dia boleh ubah data tersebut. Kalau dia nak ubah kat sana je, tapi kita ada yang physical ni, maka ini bukti, ini saya ni macam ni kan, saya dah ada yang kat situ tu adalah merupakan satu penipuan. Kita boleh datangkan pula saksi lah apa sebagainya. Jadi dari sinilah kita lihat secara dengan jelas bahawa physical card ini, physical ID ini susah untuk dia nak buat sesuatu setting, ataupun kita kata lebih payahlah mereka nak melakukan sesuatu perubahan di dalam digital berbanding dengan digital ID yang kita sebut tadi. Jadi perbezaan yang utama ialah yang pertama sekali, changes boleh dibuat pada digital ID itu dengan satu sekelip mata, dia boleh buat habis semua sekali, serentak dia boleh ubah kan, without our consent, tanpa kita punya pengetahuan, tanpa kita punya kebenaran. Contohnya pandai-pandai nak ubah nama, pandai-pandai dia nak kata duit kita ada 10,000, 1,000 dalam bank, tiba-tiba dia buang 10 kan, 1,000 jadi 100 kan. Ataupun pernah berlaku kepada sebahagian kawan-kawan kita, daripada ada 1.5 million dalam amanah saham dia tu, tiba-tiba jadi zero kan, ada berlaku. Macam mana berlaku juga kepada sebahagian sahabat-sahabat kita yang mana duit di tabung haji tu ada simpanannya, tiba-tiba kosong. Jadi bila dia tanya, dia kata tak tahu. Jadi itu bukan human error lah. Tapi maknanya kalau berlakulah perkara-perkara demikian, maka dia akan lebih mudah bagi digital ID. Dan kemudian yang kedua, digital ID ini dia connected to all aspect of our life, semua sekali. Dia terikat dengan semua. Kalau dulu kad pengenalan, lesen memandu, lain jabatannya, lain kadnya, ada dua berbeza. Pasport, contohnya pasport ada pasport, kad pengenalan. Lepas ni pasport, kad pengenalan, lesen memandu, kad kesihatan, bank kad bank. Mungkin kita keahlian dengan organisasi apa-apa atau sebagai apa sahaja pun, penglibatan kita di dalam kehidupan ini dengan organisasi ke, dengan kerajaan ke, dengan private sector ke, sebagainya, akan terletak maklumat itu di dalam satu sahaja digital ID yang telah mereka keluarkan tadi. Jadi inilah perbezaannya. Jadi kita lihat biggest difference tadi, physical ID dia kena ada banyak kad tadi, digital ID dia boleh banyak multiple different card, dia boleh satukan. Ini kita kena letak betul-betul dalam minda kita supaya kita faham bila berlaku sesuatu tu macam mana jadi semuanya akan roll dalam satu sistem saja. Jadi di sini kita lihat daripada apa yang kita lihat, research ataupun pembangunan, development yang ada pada hari ini telah menyatakan bahawa apabila kita ada digital ID, maka dia akan connected to absolute everything. Semua yang ada dalam hidup kita ni, dia akan connected dalam satu ID. Contohnya, kita nak buka internet, nak pasang email baru, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita nak guna internet, atau nak guna Telegram. Kalau sebelum ni kita boleh buka macam-macam kan, kita boleh guna information yang berbagai-bagai. Contohnya different email, different ni kita boleh sebutlah macam-macam. Tapi lepas ini semua akan jadi satu sahaja kan? So maknanya semua akan connected. Kita bayangkan maknanya the whole life yang ada kat kita ni semua connected dengan one ID.
and dia dipegang oleh yang isu dia. Kalau government, kalau government itu hired, dia meminta ataupun menugaskan supaya ada satu syarikat yang menjaganya itu, maka syarikat itulah dia ada power untuk change, untuk ubah. Ini digital ID. Dan bukan sahaja setakat IC, kad pengenalan, pasport ataupun bank, maka dia juga akan diikat, link, it will be linked also to the asset. Apa sahaja yang kita miliki, kita ada rumah, kita ada tanah, kita ada anak, kita kahwin berapa orang, anak berapa orang, kita belajar kat mana, kan, harta kita, pekerjaan kita, malahan sampai peringkat kita nak keluarkan duit, nak sedekah pada orang pun, duit tu pun boleh dikira dan boleh detect ke mana pergi. Sebab bila nak masuk duit tu, dia akan masuk duit ke ID orang lain pula, kan, begitu. So it will be linked, dia akan diikat, connected to the asset that you own, aset yang kita punya, miliki, and it will integrated, termasuk juga your voting. Kita nak vote siapa, nak vote BN ke, PN ke, PH ke, PKR ke, DAP ke. Jadi semua voting pun akan terletak di bawah juga digital ID juga. Jadi dia akan connected. Jadi sampai voting system pun dia akan connected. Jadi dan sampai peringkat kita sebut sini, kita mahu masuk internet, kita nak buat sesuatu perniagaan, apa sahaja, maka semua dia is all interconnected. Semua maknanya hidup kita ni, maknanya data kita ni, maklumat ada pada kita ni, yang ada dalam hidup kita ni, semua tu di dalam digital ID, semua kat situ. Dia bukan satu je, dua je, bukan. Kalau kita bayang, mungkin kad pengenalan sama je macam IC, kita tak faham lah tu maknanya. Kalau kata digital ID sama macam IC kita lah. Kalau dulu kena bawa kad, sekarang tak payah bawa kad, jadi kan senang, macam itu kan. Dalam tu ada lesen, lesen tak ada apa, lesen je kan. Dalam tu ada apa namanya, mungkin data-data pasport. Jadi kita ingat pasport, IC kan, ataupun driver lesen, 3 ni aja. Hal lain-lain tak ada, tak, semua masuk sekali. Dengan aset kita kat mana? Kita ada aset, kita ada harta, kita beli kereta, semua will be linked. Kalau kita beli 10 kereta ada kat situ, maklumat tentang kita, complete information. Kalau dulu mungkin yang pegangnya, kalau kereta ni mungkin kita boleh lah kan, kita kata okey, bagi nama orang lain ke apa, kita punya contoh. Tapi semua sekali, semua dia akan jadi kontrol. Dan kemudian untuk kita melihat tentang digital ID ni, maka advocate to digital ID. Jadi kelebihan digital ID ni juga disebut sini ialah dia akan menjadikan sistem itu, oleh kerana semua perkara ada kat situ, kan, senang, dan kemudian simple, efficient, dia kata lebih lancar, lebih mudah, dan kemudian bukan itu sahaja, kan, lebih inklusif. Maknanya semua orang boleh, kan, semua orang akan terlibat sama lah. Kalau dulu ada eksklusif, ada inklusifnya. Jadi kita tengok macam itu kan. Jadi kemudian begitu juga kan, kita lihat, maka menjadi satu yang nyatalah. Orang hujah dia apa? Yang pertama, senang, tak payahlah nak buat pasport, tunjuk ID, tunjuk kad pengenalan je, jari je, dah cukup dah. Tak payah buat pasport, tak payah buat apa semua. Nak pergi luar negara, nak terbang senang, nak beli tiket senang, sebagainya. Kita kata tu satulah efficient, more inclusive, semua benda senang. Kita tak payah nak bawa 2-3 dokumen. Tu orang kata mudah dia lah. Dan kemudian safer, tak payah nak bawa fizikal, takut hilang, kad pengenalan hilang, IC hilang kan susah. Dia kata kalau kita buat digital ni, handphone aja, kalau handphone hilang kita boleh retrieve, ambil data tu masuk dalam handphone kita, senang. Ini antara perkara-perkara yang disebut lah, antara kata digital ni sistem yang bagus kan. Bayangkan okey. Tetapi dia juga mempunyai kuasa, iaitu sistem yang akan mempunyai power to become more evil, more evil than anything, ataupun more evil than any religious text, ataupun apa arahan-arahan yang ada, dan dia akan kita lihat menjadi satu yang merupakan satu yang boleh
menyebabkan kita ni dikuasai. Saya akan sebut nanti insya-Allah. Jadi secara ringkas yang saya sebut sini, secara ringkasnya digital ID ini jadi secara ringkasnya digital ID ini adalah merupakan akan menjadi suatu totalitarian, total top down control, total top down control, yang mana with no escape, tak boleh lari. Ini dia punya kita kata daripada kecil-kecil tadi yang kita bincang tadi kan, akhirnya dia akan total top down control. Maknanya kalau kerajaan tu kerajaan yang baik, macam kita kata DNA kan, DNA kita ni is controlled by Allah contohnya. Allah kontrol. Tapi Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni Tuhan, tak ada kepentingan, tak ada kezaliman. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kan? Jadi Allah ni begitu kan. Tapi yang kontrol ni manusia yang ada kat situ, yang terdedah dengan corruption, terutama pula negara-negara yang terdedah dengan corruption. Lebih-lebih lagi lah, can you trust the person yang handle keyboard tu? Data kita tu di handle. Jadi di handle data kita tu. Can you trust the person now, for example? Baik, jadi maknanya sebenarnya bila kita melihat digital ID ni maknanya apa? A total top down control. Dan bukan saja top down control, with no escape, tak boleh lari. Tak boleh lari. Sebab semua data ada kat dia. Semua perkara yang berlaku ada kat dia. Mesti berlaku. Kita pergi beli kat mana, kita pakai credit card ke, debit card ke, atau pakai bank mana, dia akan tahu. Kita sedekah kat mana, kita beli apa, dia sudut ekonomi, kita kerja apa, dapat gaji berapa. Jadi kalau dulu contohnya kan, kita kata Google ambil information kita. Google ambil information kita. Contohnya selalu kita search apa, kita search apa. Contohnya kita suka search tentang pancing, kita minat mancing, semua tentang pancing. Jadi dia tahu kita seorang yang suka memancing. Maka semua information yang ada dalam Google, semua information yang ada di dalam internet yang kita buat, bukan hanya dipegang oleh Google, bukan hanya dipegang oleh kita kata syarikat-syarikat yang kita pergi, contohnya syarikat-syarikat hospital sebenarnya, tetapi dipegang oleh satu iaitu yang memegang kita punya apa, kita punya ID tadi, top down total control, no escape, cannot escape. Ini yang kita sebut sebagai digital ID tadi. Yang ini kita kena faham. And it is a system, satu sistem yang mana every single country, semua satu dunia akan melaksanakannya dalam beberapa tahun yang lepas. Saya akan cerita sekali. Jadi maknanya bukan Malaysia je, tapi satu dunia akan melaksanakannya. Sebab tu Nabi gambarkan mulkan jabarian. Mulkan jabarian itu pemerintahan diktator. Dia akan berlaku, dia akan berlaku. Jadi kalau kita berfikir sebenarnya siapakah sebenarnya yang benar-benar nak supaya digital ID ini dilaksanakan? Satu dunia ni, bukan Malaysia je, bukan Indonesia je, tak, satu dunia. Kan, bukan Thailand aja. Satu dunia. Siapakah sebenarnya yang betul-betul menekan supaya perkara ini berlaku di seluruh dunia, sehingga dia boleh menguasai dan kontrol. Maksudnya it is not locally. Dia bukan, kalau saya daripada Kuala Lumpur lah, kerajaan di Kuala Lumpur, ataupun kerajaan wilayah, kerajaan Selangor, kerajaan Johor, ataupun saya di Malaysia, kerajaan Malaysia. Jadi kita apa? So maklumat tentang digital ID ni, dia bukan hanya ada pada kerajaan ataupun kerajaan negeri atau kerajaan negara tadi. Kenapa? Kerana yang push, yang menekan untuk diadakan digital ID ini adalah United Nation. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi United Nation yang push benda ini sempena dengan SDG,
and Sustainable Development Goal. Itu merupakan salah satu daripada perkara yang mereka nak capai, itu pelaksanaan digital ID. Pelaksanaan digital ID yang semua ahli kepada United Nations ni mesti melaksanakannya digital ni sebelum 2030 semua dah jalan dah. Maknanya 2030 kan semua mesti ada digital ID, dan digital ID itu bukan dikontrol oleh negara-negara tetapi dikontrol oleh United Nations. Sebab macam mana kita nak sahkan dia ni orang yang betul, pasport yang betul sebagai sebenarnya jadi one pasport satu je. Walaupun daripada Malaysia tapi pasportnya satu sebab digital ID-nya yang sama. Maka dia pergi ke Korea, pergi ke China, pergi ke Australia, pergi ke mana-mana saja, dia akan bawa digital ID yang sama. Digital ID maknanya comprehensive data berkenaan diri kita. Satu data yang komprehensif, yang menyeluruh semua sekali. Bawa. Kalau kita pergi Australia, kajian OCHA dapat. Kemudian United Nations dapat. Jadi siapa yang nak koordinat ni? United Nations. Kerana mereka mempunyai Sustainable Development Goal SDG, yang mana salah satu daripada 17 objektif itu adalah untuk melaksanakan digital system, termasuklah digital ID. Dan secara kita kata literally-nya, bagaimana kita tengok United Nations pula ni dia bekerja dengan siapa? Ni kita tengok pula. Oh, tak apa kot kita kata United Nations yang ambil ni, digital ID maklumat ni semua United Nations ambil, tak apa kot, dia kerajaan. Kita kena trust, kena percaya, bukan sebarang-sebarang tu dipilih oleh pimpinan-pimpinan dunia, orang yang baik-baik kan. Okey, kita tengok pula United Nations ni dalam usaha untuk melaksanakan SDG ni, terutamanya digital ID ni, dia bekerjasama dengan siapa pula? Jadi dia bekerjasama dengan 3 sektor. Yang pertama disebut public sector, kerajaan. Yang pertama public sector, iaitu kerajaan, maknanya Malaysia, siapa yang menjadi ahli United Nations. Yang kedua, dia bekerjasama dengan private sector. Private sector ni adalah businessman yang besar-besar ni. Orang yang menjaga yang apa ni kita kata syarikat yang elit, yang besar-besar. Kemudian yang ketiga ialah international organisation, organisasi antarabangsa yang mereka buat ataupun yang private buat. Jadi private sector ni sama ada private sector ni memang companies lah, tapi nak sebut kat sini international organisation boleh jadi dia ditubuhkan oleh United Nations tapi sebagai private sector, ataupun dia ditubuhkan oleh beberapa negara seperti G20 ataupun NATO sebagainya. Jadi dia ada 3 sektor. Sektor public, kerajaan, sektor private sector, kita kata organisasi businessman lah, kita kata syarikat-syarikat yang besar antarabangsa, private sector, ataupun international organisation, mungkin NGO yang ditubuhkan dan sebagainya. Jadi daripada 17 SDG goals yang mereka nak sebut tadi, maka semua every country kena capai sebelum kita kata pada 2030. Itu untuk SDG kan, termasuk digital currency. Tapi untuk digital currency ni bila pula mereka nak? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, United Nations telah mensasarkan satu dunia kena buat digital ID ini pada atau sebelum 2025, sebelum ataupun pada 2025. Jadi kat sini disebut kat sini jadi involvement ataupun penglibatan one and only jadi, dan siapakah yang paling besar sekali yang terlibat di dalam push yang daripada dalam UN ni, dan UN ni yang paling kuat sekali push untuk SDG ni ialah World Economic Forum, WEF. Jadi rupanya yang drive, yang bagi push, yang tekan supaya United Nations buat kepada negara-negara yang lain, supaya United Nations melaksanakan perkara ini kepada semua satu dunia, dia kena buat
kan, sama ada kita kata secara paksa atau paksa rela ataupun bagaimanapun, maka siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah WEF, iaitu World Economic Forum. Jadi kita tengok siapa World Economic Forum ni. Saya dah pernah cerita dah pada tuan-tuan, World Economic Forum ni siapa. Saya dah cerita dah sebelum ni. Saya nak sebut sini maknanya secara kasarnya, maka sebenarnya digital ID ni bukan perancangan PMX, bukan perancangan kerajaan Malaysia. Sebab tu kata Fahmi, Menteri Penerangan, kata, kenapa yang kamu nak bising-bising sangat ni tentang digital ID ni? Kerajaan dah umum sebelum ni lagi dah. Bukan PH punya, bukan kerajaan perpaduan madani punya, tapi kerajaan yang sebelum ni. Maka dia keluarkan gambar Hamzah, Datuk Seri Hamzah, Menteri Dalam Negeri yang sebelum ni. Bukan geng dia, pembangkang, kan. Dilancarkan oleh mungkin Tan Sri Muhyiddin atau Ismail Sabri. Bukan Anwar yang rancang, bukan. Yang rancang tu ialah kerajaan yang sebelum ni. Kami cuma follow sebab benda ni bagus, dia kata. Jadi rupa-rupanya yang rancang ni bukan idea Tan Sri Muhyiddin, bukan idea Datuk Seri Hamzah, bukan idea PMX, bukan idea Fahmi. Mereka tu fikir macam mana nak survive je. Ideanya datang daripada World Economic Forum. World Economic Forum ni siapa? Saya dah cerita dah lepas. Kalau kita cerita balik panjang lah ceritanya. Siapa WEF ni? Siapa yang buatnya? Jadi yang push daripada United Nations tu sebenarnya yang paling kuat sekali ialah WEF. Kenapa? Sebab dia ada kepentingan private sector, kepentingan untuk syarikat-syarikat antarabangsa. WEF telah menandatangani satu perjanjian strategik, dia panggil strategic partnership, pada pertengahan 2019 dengan United Nations untuk jointly, bersama United Nations dan WEF ni telah tanda tangan satu strategic partnership agreement pada pertengahan 2019, sebelum kita kena COVID lagi. Dan mereka sign kenapa? Kerana mereka nak melaksanakan salah satunya digital ID ini, kan. Dan kita kenal WEF ni siapa. Saya sebut secara ringkas lah. WEF ni siapa ahli dia? Ahli dia ada lebih daripada 4,000, kan, individu yang mempunyai power economically, politically. Maksudnya orang-orang group elite, most powerful individuals, dan hampir semua institusi ataupun syarikat yang berada di dalam WEF punya individu tadi, members tadi, terlibat dengan semua goal SDG United Nations, semua terlibat. Contoh diisytiharkan oleh World Bank. Dia kata World Bank ni antara yang instrumen yang kuat lah buat ni, kan. Jadi kata World Bank kata apa? Kita nak buat ni, kita kena connect dengan Bill Gates dan Melinda Foundation. Kena pergi ke Bill Gates semula lah. Bill Gates ni bahagian coronavirus pun dia juga, bahagian vaksin pun dia juga, tiba-tiba digital ID pun dia juga. Siapa Bill Gates ni? Semua bisnes dia dapat, kan. Cuba bayangkan. Kata World Bank punya chairman, dia kata apa? Kita kena melaksanakan Central Bank Digital Currency and CBDC, kan. Central Bank Digital Currency, nak membuat currency yang baru ni, yang mana Central Bank ni, maka kita kena ada digital ID. Semua kena ada digital ID. Untuk digital ID pula, kita tak boleh nak tinggalkan, sebab kita terpaksa ambil sebab pattern dia, teknologi ada pada Bill Gates and Melinda Foundation. Jadi disebut Bill Gates juga, kan. Cerita pasal coronavirus pun Bill Gates juga. Cerita berkenaan dengan vaksin pun Bill Gates juga. Nampak? Jadi kita melihat rupa-rupanya yang push tu sebenarnya ialah United Nations
dengan dia punya SDG dia, Sustainable Development Goals dia, kan, matlamat yang nak capai untuk mencapai keharmonian sejagat tadi, kan. Tapi di belakang United Nations tu yang paling kuat sekali ialah World Economic Forum, yang diketuai oleh Dr. Evil Klaus Schwab. Jadi sebab tu kita sebut kat sini, kan, kalau kita faham yang ini, daripada mula saya sebut definisi tadi, kan, di mana bukan hanya kalau dulu ni kita kata, kan, My Sejahtera, siapa yang ambil vaksin tak ambil vaksin saja, siapa yang ada 1 dos, 2 dos, 3 dos je, kan. Kemudian, kan, apa namanya, tiba-tiba Digital ID ni pun dia juga, Bill Gates juga. Ni satu benda yang kita nak kena faham ni. Kalau tuan-tuan perempuan tak percaya, buat research lah, tengoklah data-data ni yang saya sebut ni. Buat research, tengok, jangan percayalah, tengok, buat research. Dari sinilah kita lihat, maka untuk mencapai kepada agenda SDG tadi, Sustainable Development Goal tadi, maka mereka telah menetapkan 2030 supaya perkara itu akan dilaksanakan 100%. Bismillah. Jadi Sustainable Development Goal ini, dia punya tarikh dia ialah 2030 tahun dia. Digital ID kita ni bila? Digital ID ni ialah paling lewat 2025. Kita nak masuk dah tahun 2024. Maknanya lebih kurang setahun lebih. Jadi sebab itulah kata Anwar Ibrahim PMX kita kena laksanakan Digital ID ini, kita kena laksanakan sepantas mungkin. Kita akan mulakan dengan semua kementerian, semua jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, kan. Minggu depan kita start, dia kata. Masa tu minggu depan kita start. Tak ada angin, tak ada ribut, minggu depan kita start. Jadi nak sebut kat sini, sepatutnya dia kena educate kita semua. Kenapa Digital ID ni? Apa pro dia? Apa kebaikan dia? Apa keburukan dia? Saya akan sebut sekejap lagi. Apa kebaikan, keburukan, saya akan ulang nanti. Jadi kita kata patutnya kena educate. Ini tiba-tiba nak tukar. Sebab diingat Digital ID ni agaknya macam kad penalan aja, macam kita ingat sebelum ni. Macam kad penalan je sebelum ni, kan. Kad penalan satu, sekarang ni kad penalan dengan lesen kereta dengan pasport kita gabung. Apa salahnya? Baguslah. Tak payah kita nak ni bawa jari je, cop jari je. Bawa cop jari, tak payah bawa pasport. Tertinggal pasport tak ada, jari je dia. Jari dah memang melekat dah. Okey lah, tak apalah. Rupanya bukan tu, lebih lagi. Bukan hanya sekadar maklumat-maklumat kad penalan kita, IC kita, bukan saja maklumat tentang lesen memandu kita, bukan maklumat tentang pasport saja, tetapi kesihatan kita, bank kita, aset kita, kita belanja kat mana, kita beli apa, kita pergi internet, kita scroll apa, kita google apa, kita nak cari apa yang kita baca, apa yang kita buat, kita berjalan ke mana, GPS kita, pergerakan GPS kita, semua ada dalam satu data, iaitu dipanggil Digital ID kita. Jadi semua maklumat tadi, maka bayangkan, kan, maklumat ini pula dia boleh kontrol, dia boleh ubah, sama ada kerajaan ataupun pihak private, syarikat yang ditugaskan untuk melaksanakan projek Digital ID ini, maka dia ada kuasa nak ubah, dia ada kuasa nak tambah, nak kurang bio data kita, maklumat kita, ataupun delete. Dia ada kuasa tanpa consent, tanpa kita punya pengetahuan pun, tanpa kita punya kebenaran pun, without any permission dia boleh ubah. Kalau dia kata ini grup ni grup akhir zaman ni grup konspirasi ni, kita delete semua dia punya keuangan. Ini yang kita nampak dari sudut data. Kemudian
daripada satu segi yang lain pula, yang lebih berbahaya, yang saya sebut pada hari ini, sekiranya kita tak faham akan hakikat digital ID itu, iaitu mereka boleh prevent, boleh menghalang. Bukan saja dia boleh delete dan sebagainya, dia boleh menghalang kita nak beli, dan tiba-tiba tak boleh beli. You are being blocked. Kamu di block. Kamu dilarang membeli makanan di luar daripada kawasan kamu. Kamu orang KL, beli kawasan KL aja. Tak boleh beli kat Melaka, tak boleh beli kat mana. Dia nak buat, dia boleh buat. Dan dia dah buat pun. Ini tak cerita lagi hacking, tak cerita lagi masalah cyber, itu belum cerita lagi. Ini kita bawa cerita tentang kontrol dia tu. Jadi siapakah sebenarnya yang push, yang menekan supaya digital ID ni dibuat? United Nation. Kita kata baguslah United Nation, kita nak standardizekan, nak mudahkan satu dunia. Ya, siapa yang menekan United Nation? WEF, World Economic Forum, dan yang lain-lain ada lagi sebenarnya. Tapi yang paling besar World Economic Forum, termasuklah World Bank. Jadi bukan sahaja kita kata WEF sahaja terlibat di dalam digital ID ini secara intensif, tetapi dia ada dua kategori. Ini kita kena faham. Dua kategori yang terlibat ni, yang besar lah. Tadi kita sebut tiga kategori kan. Ini dua kategori. Yang pertama sekali ialah kan, digital ID ni adalah merupakan representatif kepada, yang pertama sekali ialah public sector. Minta maaf, saya mulakan dengan private sector dulu kan? Syarikat-syarikat private persendirian, yang mana dia berminat dengan digital ID ni. Kenapa? Tentulah kerana dia akan dapat peningkatan dari sudut keuntungan, profit dan ekonomi dia. Jadi apabila terlibat dengan digital ID ni, macam kita tahu Google apa sebagainya tu kan, sebelum ni dia orang kumpul maklumat semua akan disatukan. Jadi one world government, dia akan satukan. Maka orang yang kontrol syarikat-syarikat elit yang besar ini, dengan maklumat yang ada, dengan data yang dia ada tu, tentulah dia boleh design supaya perniagaan dia itu, ekonomi dia itu akan tertingkat participation kan, dari sudut penglibatan masyarakat dunia dalam syarikat-syarikat mereka, dia boleh gunakan, dan tentulah akan meningkatkan profit, keuntungan. Jadi syarikat besar makin besar. Ini dia, sebab tu dia orang nak supaya benda ini berjalan. Dia orang nak supaya benda ini berjalan. Ini secara logiknya macam itulah. Profit dia akan meningkat. Dia private. Jadi sebab tu dia nak, sebab tu WEF ni ada lebih daripada 4,000 individu elites dan juga syarikat-syarikat elites seluruh dunia. Jadi mereka rupanya behind United Nation. Tuan-tuan perempuan tak percaya, tuan-tuan kajilah, buatlah kajian. Buatlah kajian, tengok sungguh-sungguh. Ini memang data dan fakta. Tuan-tuan boleh tengoklah. Kemudian yang kedua, untuk public sector pula, untuk kerajaan pula, apa keuntungan dia? Apa yang mereka dapat daripada digital ID ini? Maka the primary benefit kan, kebaikan yang paling besar, yang paling asas, yang paling primary, yang paling penting, yang diperoleh oleh pihak kerajaan, public sector, ialah surveillance and control. Surveillance ni apa? Pengintipan. Dia boleh masuk kepada kehidupan seseorang itu, private life dia. Dia boleh melihat apa yang ada dalam kehidupan dia sebagai pemantauan. Kerana setiap kali nak beli, kita kena guna ID. Tak guna dah bank, tak guna dah cash, dia akan jadi cashless. Selepas ni dengan central bank digital currency, cashless dah tak ada dah. So setiap pergerakan tu, ni saya sebut ni belum berlaku lagi lah. Dia belum berlaku lagi ni. Besok dah berlaku, besok baru kita nampak. Jadi dia akan pergerakan kita, nak bagi sedekah RM5, RM1 pun akan ada apa? Akan ada pemantauan daripada pihak berkuasa, pihak kerajaan.
Surveillance. Jadi digital ID ni akan menyebabkan everybody tak boleh lari daripada surveillance. Sebab apa? Sebab dia dah kontrol data kehidupan kita. Data kehidupan kita. Oh, orang ni selalu pergi masjid. Selalu pergi masjid. Dia kontrol GPS dia, perjalanan pergerakan dia, pattern pergerakan dia. Kan? Dia pergi sini, pergi sana, semua ada. Sekarang ni Waze yang pegang, sekarang ni Google Map yang pegang. Kan? Semua data akan transfer kepada digital ID. So mereka tahu, mereka control. Surveillance. Yang kedua ialah control, the power to control. Jadi kalau dikata yang ini semua kan, orang-orang macam gini kan, adalah orang-orang yang menyokong pembangkang. Contoh lah. Maka yang menyokong pembangkang tu tiba-tiba ada satu akta baru kan, dia kata untuk menjamin keseimbangan negara kita ini, maka pengundian akan berdasarkan kepada kan pemilihan-pemilihan tertentu. Tiba-tiba kita mengundi dekat Johor, tiba-tiba nama kita naik dekat Perak, tiba-tiba nama kita naik dekat Kelantan. Contoh. Ataupun voting, kalau electronically done, kalau kita melaksanakan secara elektronik, dia boleh ubah juga. Ini adalah kontrol untuk public sector. Jadi dalam hal ini kita melihat World Economic Forum ni, mereka nak kontrol dari private sector tadi ialah keuntungan dan kawalan kepada dia punya apa kita kata, dia punya bisnes dia. Saya tak nak bincang hidden agenda malam ni. Besok kita bincang, insya-Allah. Kita akan cerita satu-satu dia, hidden agenda dia. Kemudian lepas tu kita bincang pula macam mana nak buat, insya-Allah. Kan, yang ketiga tu macam mana nak buat tu kena jumpa, tak boleh bincang kat FB ni. Sehari FB ni kena hack ni. Tapi nak sebut kat sini kan. Malam ni saya nak bincang definisi je. Kita nak faham je digital ID ni apa dan siapa. Dan mereka, bila mereka merancang supaya digital ID ni terlibat dengan semua ni, seluruh dunia. Siapa? Bila? 2025. 2025. Kita ada lebih kurang setahun lebih je. Setahun lebih je. Jadi kita kata wah, subhanallah kan. Baik. To be objektif, kita tengok apa pro and con. Saya petik daripada beberapa kan, daripada kajian-kajian yang dibuat oleh mereka dan juga dibuat oleh beberapa orang kita juga. Saya petiklah kan, apa pro and cons digital ID ni. Pro ni ialah apa yang disebut pro, benda yang baik lah kan, yang baik. Apa dia cons, apa dia yang melawan. Jadi yang baik ni disebut, yang tak baik tak sebut kan. Baik, yang baik ni contohnya dia kata apa, easier access to services. Jadi bila ada digital ID ni senanglah kita nak pergi ke sana pergi sini, efficient dia kata. Boleh berniaga lah, apa, senang, benda-benda tu semua senang kan, tak payah nak bawa duit banyak-banyak kan. Easier access dia kata. Senanglah. Kalau kamu nak pergi nak travelling, tak payah bawa license, tak payah bawa IC tinggal rumah je. License tinggal rumah dia kata. Dia ingat boleh tinggal rumah, besok license dengan IC pun tak ada dah. Dia kan semua kan paperless. Semua paperless. Tak ada dah guna printing tak ada dah. Semua digital je. So maknanya kalau kita kata sekarang ni saya hilang IC, kita boleh dapat tu mungkin satu masa besok hilang IC, tengok digital. Kalau ada lah nama kita kat dalam rekod digital tadi, adalah kita. Kalau tak ada lah. Baik, yang pertama dia kata apa? Easier to access dalam services, government services kan, ataupun apa sajalah, commercial activity dan sebagainya. Yang kedua dia kata faster and cheaper transaction. Faster and cheaper transaction. Jadi kita kalau menggunakan digital ID ni, kalau kita nak buat perniagaan ke trading ke apa, senang lah. Tak payah nak bawa duit banyak-banyak, tak payah nak bawa emas berkilo-kilo jalan, bawa ke sana sini, tak selamat. And fastest and cheapest. Kemudian dia kata juga fraud reduction, akan kurang tertipu lah. Sebab semua ikut peraturan dan sebagainya.
akan semua ikut peraturan dan sebagainya. Jadi dari sebutlah kebaikan dia, mungkin dari sudut financial services, improve employment opportunities, greater agricultural productivities, apalah dia kata, sebutlah macam-macam tu. Jadi itu antara yang baik lah, yang baik kita kata. Tapi apa pula yang tak baiknya kan? Yang tak baiknya apa pula yang tak baiknya? Ini kita sebut kat sini. Jadi kita lihat yang pertama sekali, oleh kerana research and development ni buat oleh human, manusia. Sekarang ni kan kita ada AI dah. AI kan pandai. AI pun develop oleh human juga. Maka digital ID ni, bila kita sebut tentang services tu, mungkin akan ada perkara-perkara yang lemah, yang kekurangan, seperti orang-orang certain, contohnya orang yang OKU contohnya, tak boleh guna contohnya, ataupun sebagainya. Ada servis-servis yang tak boleh diakses contohnya. Dan begitu juga kan, mungkin ada masalah-masalah technical, dan orang yang design tu poorly design, algoritma dia tak betul, sebab dia punya variable terlalu banyak, dia punya angkubah yang nak didesain dalam design ini terlalu banyak. Jadi ada variable yang dia design itu mungkin poorly design, yang akan menyebabkan banyak discrimination, banyak bias berlaku, mungkin akan berlaku masalah-masalah technical errors, sama ada yang sengaja atau tak sengaja. Jadi ini adalah perkara yang risiko besar ni. Jadi sebab itulah sebelum Malaysia mengumumkan untuk melaksanakan digital ID, maka pihak kerajaan mestilah sepenuhnya mengkaji, memerhati akan apakah risiko yang ada. Jadi sebelum nak laksanakan digital ID ni, bukan cakap kita kena buat minggu depan, bukan. Kita kena kaji dulu apakah risiko yang ada, availability of the risk. Kemudian kita kena tengok juga tentang bahawa setengah-setengah sistem digital ID ni dia user centric. Dia mesti memudahkan betul-betul, bukan menyusahkan. Kita nak beli minyak, tiba-tiba tak ada elektrik. Kalau kat Sabah tiba-tiba tak ada elektrik, mesin untuk kita nak masukkan kita punya digital ID tu, ataupun nak chop jari kita, nak scan ke nak apa tadi, tiba-tiba tak boleh, dah tak boleh beli lah. Ini adalah merupakan antara user centric, yang mana kita kena kenal pasti. Jadi mana kerajaan nak kena kaji ni, dia kena bagi satu keyakinan kepada rakyat. Dia kata insya-Allah kalau tak ada elektrik pun digital ID ni boleh diguna pakai. Contoh katakanlah tiba-tiba elektrik tak ada, katakanlah tiba-tiba kena hack. Jadi kerajaan kena prihatin dan faham akan apa namanya, kita kata perkara-perkara yang bersangkutan risiko tadi. Kalau tak boleh cakap, kalau dia cakap macam itu, tiba-tiba kita nak beli ni tak ada, tiba-tiba contohnya salah tekan, duit kita 100,000 jadi kosong, tak ada duit delete, kita pergi akaun kosong rupa-rupanya ada orang salah tekan kat sana, kosong, ataupun ada orang hack, ambil duit kita, keluar masuk tempat lain. Adakah risiko ini, perkara-perkara ini telah dipikirkan? Ini adalah perkara yang sebelum nak jalan pun dia kena cek semua ni. Jangan dah berjalan besok ini masalah, itu masalah, ini masalah, tu kena tembak nanti. Kerajaan nanti kena tembak nanti. Tak kira lah tembak dengan peluru betul ke, peluru mulut ke. Jadi tengoklah sebut ni. Contohnya di negara-negara Afrika dan di negara-negara Asia, terlalu banyak technical error. Dan inilah kita kata ujian terbesar bagi digital ID. Ujian terbesar di Asia tempat kita. Sistem facilities kita kata elektrik, tak semua tempat ada lagi. Signal, katalah nak guna wifi, signal tak semua tempat ada lagi. Contoh jadi benda-benda macam tu adalah merupakan perkara-perkara yang kena diambil kira, risiko ni.
challenge ni, cabaran-cabaran sebelum nak laksanakan ni saya seru pada pihak kerajaan, kena fikir sungguh, jangan nak main buat aja. Kenapa buat? Kerana United Nations nak suruh buat sebelum 2025. Kenapa nak jual? Sebab WF senang nak buat kerja, senang nak buat kerja orang sana. Tak, dia bukan kira macam itu, dia pihak down. Sebab tu saya nak gambarkan kat sini kan, bukan senang nak buat pun. Itu dari sudut teknikal, ni belum lagi dari sudut yang lain. Jadi untuk melaksanakan deployment challenge pun satu juga. Contoh dulu kan, Menteri Kesihatan kita KJ sebelum ini kan, dia kata kita nak kena ambil vaksin Pfizer dengan teknologi mRNA, nanoteknologi. Kemudian tiba-tiba untuk mengambil vaksin Pfizer itu, temperaturenya mesti negatif 80 degree contoh. Negatif 80 degree contoh, maknanya mesti sejuk, kalau tidak vaksin rosak. Dia dah beli dah buat dah macam-macam, tiba-tiba dia punya facilities untuk buat tu tak ada, tak cukup, tiba-tiba tak cukup. Jadi bila tak cukup, nak buat macam mana? Rosak. Itu yang ada macam-macam tu. Ini salah satu asbab lah nak sebut kat sini. Jadi maknanya deployment challenge, cabaran-cabaran untuk melaksanakan digital ID ni juga perlu kita ambil kira. Kenapa? Kerana kan perkara itu melibatkan rakyat, melibatkan negara. Ni saya tak sebut dari sudut keselamatan negara, saya tak sebut dari sudut keselamatan rakyat ni. Besok hidden agenda kita bincang, besok agenda tersirat esok kita bincang. Hari ni saya nak sebut pro and con je, supaya kita jangan dituduh konspirasi, pakatan jahat, orang yang negatif. Tak, kita nak tengok pro and cons secara objektif. Bukan kita kata ini semua daripada Zionis cakap itu je. Tak, kita ada bukti, kita ada fakta. Ini semua kajian-kajian para saintis. Bila kata nak melaksanakan digital ID, kita ni dah ada kelengkapan ke? Saya sekali pernah berlaku, saya nak beli minyak di stesen minyak di salah satu tempat, saya sebut tempat tu lah. Nak beli minyak, saya tak ada cash. Yang saya ada debit card. Kredit card saya lama tak ada lah, debit card lah. Saya pun tekan lah debit, rupanya tak ada elektrik, tak boleh beli minyak dah tinggal sikit, nak jalan jauh lagi kan. Macam mana tu? Ini dari sudut kredit debit card tadi. Kalau ID macam mana? Pelaksanaan kita tiba-tiba di sempadan, di mana-mana nak gunakan ID, nak kenal diri kita siapa, tiba-tiba blackout, habis, tak boleh masuk. Ini tak termasuk dari sudut emergency hospital kan. Emergency, orang tu accident, nak masuk, sebelum masuk mesti tahu siapa dia ni, penganas ke kan, orang yang baik ke, orang jahat ke, sebagainya ke, orang mana ke, rakyat Malaysia ke apa. Tiba-tiba hospital kena hack banyak kali kan, kena hack. Kerajaan pun kena hack, bank pun kena hack, bukan sekali dua, banyak kali kan. Jadi ini semualah challenges, deployment challenges untuk kita melaksanakan tu, to deploy, which are the lack of funding. Dan kita pun tak ada duit, negara kita tak ada duit nak buat benda ni, tiba-tiba nak buat, nak kena tengok lah. Tapi saya pasti WF akan bagi duit, World Bank akan bagi duit, tapi semua pinjam. Dia akan bagi duit suruh buat, dia akan suruh buat juga kan. Begitu juga ada banyak macam critical human resources yang critical, how to manage dan sebagainya. Kemudian tak termasuk juga unequal access. And ada orang yang tak ada mobile phone pun, orang kampung mobile phone pun tak ada kan, mobile phone pun tak ada, smartphone pun tak ada. Yang ada kan Nokia yang kecil tu kan. Jadi dia tak ada yang smartphone. Macam mana keluarkan digital ID dia? Pakcik menoreh getah je, pakcik tak mampu nak beli kan. Adakah kajian akan bagi smartphone pada satu Malaysia supaya digital ID itu boleh berjalan? Ini semua persoalan-persoalan dikata deployment challenges.
Kan challenge-challenge, cabaran-cabaran untuk melaksanakan digital ID ni. Ini bukan senang. Kalau setakat cakap-cakap bolehlah. Jadi inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya menyebabkan rakyat pada hari ini tidak percaya, low trust in government. Kita tak percaya dengan government. Kenapa kita tak percaya? Parlimen sendiri pun tak percaya dengan siapa yang ada. Macam-macam hujah. Saya dengar macam-macam. Kita kata kita nak lawan rasuah, tapi rupanya rasuah lagi besar, lagi hebat. Ini contohlah. Jadi maknanya perkara-perkara yang kita sebut tadi adalah merupakan perkara-perkara yang dari sudut implementation. Kemudian begitu juga dari sudut perundangan, poor legislation. Kita ada pelaksanaan undang-undang yang very weak. Macam mana nak memastikan kan akta-akta bila dia jaga tu kita terkawal. Contohnya dibuat salah, tiba-tiba dia delete kita punya biodata, delete aja, dia delete kita punya duit daripada RM1 jadi RM1 ataupun kosong. Ada tak akta-akta undang-undang yang boleh memelihara kan kebajikan rakyat kalau berlaku error begitu? Kalau berlaku hacking berlaku, ada tak akta-akta yang boleh menolong, membantu rakyat, ataupun semuanya kerajaan aja? Sedangkan rakyat sekarang ni kan tidak ada pun undang-undang yang boleh menjaga, memelihara kepentingan rakyat ni, kepentingan organisasi. Jadi kalau berlaku sesuatu pengkhianatan, contohnya rasuah, kita dengar semua orang pakat rasuah belaka, semua agensi ada rasuah. Bukan saja agensi rasuah, sampai ke menteri pun ada yang rasuah. Jadi nak sebut sini, di mana kepercayaan rakyat untuk dia pegang data kita? The low trust in government, even to the minister. Walaupun kita kata minister ni dia declare, dia tipu declaration dia. Saya dah declare dah saya punya harta, tapi sebenarnya proxy dia berapa ramai? Tipu. Dia kata dia tak ada harta, tapi dia punya proxy dia ramai. Ini kita sebut pro cons dulu ni. Sebelum nak fikir nak buat digital ID, kita kena fikir semua challenges ni. Ini tak termasuk penipuan-penipuan yang lain. Jadi bukan kita main buat je. Kalau buat ni tentulah kita akan backfire. Backfire bukan kepada kerajaan sahaja, tapi backfire pada rakyat yang akan menderita. Kita nak ubah setahun lebih ni mesti tukar semua. Boleh ke? Dan sebenarnya saya pun yakin ahli-ahli menteri kita, parlimen kita pun tak setuju. Sebab mereka pun nak ada cash juga. Untuk pilihan raya ni ada cash. Kalau semua digital, semua dikontrol, saya rasa secara fitrahnya mereka pun tak setuju. Dan saya yakin raja-raja pun tak setuju, sultan-sultan pun tak setuju. Saya rasa sebab tidak fitrah. Everything is controlled by an organisation or a government ataupun syarikat yang kontrol. Boleh ke? Satu yang tidak munasabah. Jadi kalau kerajaan kita buat juga, maknanya macam tak boleh fikir lah. Macam tak boleh fikir. Ini saya boleh sebut hidden agenda, saya sebut besok tu, InsyaAllah. Hari ni saya cuma nak sebut pro and cons saja. Definisi mula-mula tadi, apa dia pro and cons, supaya kita nampak benda ni secara objektif. Ini bukan cerita pasal konspirasi teori ke apa, bukan. Cerita pasal benda yang practical and realistic, yang kita kena fikir secara objektif, bukan secara ikut perasaan. Sebab tu saya minta pada sahabat-sahabat kita NGO, jangan buat sesuatu ikut perasaan. Digital ID ni ada tak kebaikan? Ada kebaikan. Ada tak keburukan? Banyak keburukan. Jadi kalau satunya baik, satunya buruk, yang mana yang teruk? Buruknya lebih hebat. Kita kena fikir 2-3 kali nak buat macam mana. Bukan tolak semua. Sejauh mana kerajaan boleh garanti, boleh menjamin data privacy? Data kita ni ada privacy. Tak ada orang ambil data kita ni untuk dijadikan bisnes, untuk terlepas kepada syarikat ni. Tiba-tiba ada syarikat ni
hantar batang kat kita, nak menawarkan sekian. Kenapa data kita tu dah dijual? Macam mana? Ada tak akta-akta yang menjamin privacy dan security untuk menghalang diskriminasi, to prevent discrimination? Jadi adakah benda gitu? Jadi sudah ada ke law untuk digital ID management? Dah ada ke belum? Jadi law pun tak ada lagi. Nak implement macam mana? Law digital management, digital ID management dah ada ke? Dah bincang kat parlimen ke? Undang-undang peraturan berkenaan bagaimana nak handle digital ID, macam mana management digital ID, dah ada ke laws and regulation for the e-government, laws of privacy and data protection, undang-undang tentang privacy dan data dan keselamatan data? Ada dah ke undang-undang tu? Hari ni kita dengar ramai orang cerita pasal mereka kena harass, mereka telah di-harass dalam internet macam-macam. Ada ke undang-undang tu? Dah ada ke tak ada? Aktanya, akta pelaksanaan dan maklumat digital ID management, akta privacy and security, akta-akta untuk pelaksanaan kalau berlaku benda-benda yang kita kata kan, yang kita tak nak, contohnya tiba-tiba data kena delete dan sebagainya. Yang mana semua akta itu, undang-undang itu akan menjadikan sesuatu kebertanggungjawaban, accountability. Dah ada ke? Jadi kalau tak ada perkara-perkara ni, jangan sebut digital ID. Jangan sebut nak buat digital ID cepat-cepat. Jangan sebut. Design dulu. Kita kena bahaskan dulu. Bahas bukan di parlimen saja, bahas di peringkat on the ground. Kita ada pakar-pakar ramai di Malaysia ni. Gunakan pakar-pakar tu. Kita ada pakar komputer, pakar hackers, itu yang bahagian teknikal, dan pakar IT sebagainya kena ada. Kemudian pakar bahagian jenayah pula, crime. Kita ada satu program kata saya dekat IKIM, crime, cyber crime. Cyber crime pun dah makin menjadi-jadi dah sekarang ni. Bayangkan digital ID tu kan terlibat dengan cyber crime pula. Ada ke akta yang menjamin keselamatan kita, keselamatan data kita? Jadi perkara-perkara ni semua kena ada dulu. Ini tak termasuk kita sebut tadi nak deploy, nak melaksanakannya, tak sebut lagi. Jadi sinilah kita lihat sebenarnya negara kita tidak setuju. Bukan tak setuju, tidak sesuai, tak bersedia. Tidak bersedia. Ni dah sudut pro and cons, objectively kita bincang dulu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun agaknya baru boleh ni. Mungkin lah. InsyaAllah by that time kita menang dah. By that time Islam dah menang, insyaAllah. InsyaAllah Islam dah menang. Jadi jangan pakai nak ikut je. Bila kita sebut tarikh akhir nak objek IHR 1 Disember paling last sekali, 30 Disember 31 November. 1 Disember tu tak boleh dah. Dia bentangkan dalam parlimen, dia kata Mei dan Mac dan sebagainya. Dia kata NGO tu mengarut lah dekat luar tu, cakap tak apa-apa, tak ada data, tak ada fakta. Kita cabar tengok betul-betul artikel 59, bila tarikh akhir untuk buat bangkangan dan penolakan. IHR bila dia kata bulan Mei, bulan Mac, besok baru bincang balik. Tak, akhir November 2023. Sebab tu ada negara-negara lain yang dah membangkang. New Zealand dah bangkang. Ni saya dengar lah, saya tak tengok lagi, saya dengar je. Ada beberapa negara dah bangkang lah IHR ni. Malaysia terima je. Saya tengok di dalam propose amendment by Malaysian government, KKM lah,
dalam propose yang dibuat dulu, tak ada pun dia kata kami tidak membangkang dan membantah. Kami tidak membangkang dan membantah. Memang tak bangkang tak bantah dah. Saya minta maaf no. Saya minta maaf sebut. Saya terpaksa sebut ni. Sebab masa kita dah tak ada dah. Kita nak jumpa PM pun, PM dah sibuk dengan, dia lebih sibuk dengan Coldplay lagi. Selamat datang Coldplay ke Malaysia. Kita mengalu-alukan supaya datang ke sini, kan, boleh membawa kepada keselamatan, keamanan, sejagat keharmonian. Boleh sekian. Coldplay dia boleh cakap, IHR tak ada sebut. Kenapa? Malah baca IHR ni. Dah menteri kata okey. Okey lah. Rakyat duk bangkang tanya, tengoklah, bagilah jawapan. Kan? Masa nak pilihan raya, pergi jumpa rakyat, turun ke kampung-kampung, pergi ke kedai-kedai, pergi masjid bagi khutbah, pergi surau bagi ceramah. Masa nak ambil undi, pergi mana-mana, pergi menteri-menteri ni minta simpati rakyat, tolonglah kami, sokonglah kami, undilah kami. Tapi apabila rakyat tanya berapa perkara yang kami kaji ni tak sama dengan apa yang kerajaan nampak ni. Kalau kami bodoh, bagi jawapan yang tepat. Saya kamu bodoh ni tak apa, kami terima kebodohan kami, sebab kami ni rakyat. Kamu ni pemimpin ni ada fakta, ada data, sepatutnya kamu lebih hebat. Tapi senyap aja. Senyap aja. Tuan-tuan berhormat Allah SWT, jangan sampai wakil WHO datang ke rumah kita, paksa kita. Wakil WHO ni termasuk KKM lah, paksa kita untuk ambil sesuatu yang di luar batasan hak-hak kemanusiaan, hak-hak rakyat, hak-hak agama. Dengan askar kita, dengan polis kita, paksa pergi kuarantin, dan kita tak boleh buat apa-apa. Jangan sampai berlaku benda-benda macam itu, baru kita sedar, dulu kalaulah kita lawan, kalaulah kita ikut sama-sama, dah terlambat dah. Macam mana terlambatnya seseorang itu yang telah kena sakit, side effect setelah ambil vaksin, side effect. Kita ada tak side effect yang ambil ni? Ada. Saya cakap bukan sebab anti vaksin, tapi nak sebut kat sini benda emergency. Saya nampak kita punya siaran ni diganggu. Saya berapa kali kena onkan dia balik. Jadi kalau mati bila-bila, minta tuan-tuan, insya-Allah kita doalah, besok insya-Allah kita ada. Nampak macam diganggu. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan rahmat Allah SWT, jangan sampai anak kita, ibu kita, ayah kita, orang yang kita sayang, kena side effect dengan ubat yang dibagi. Sampai macam sekarang ni, baru kita nak sedar, menyesal. Bila tengok ayah mati, baru menyesal. Tengok ayah mati, baru menyesal. Lepas ambil injection, tak lama sakit, meninggal dunia, baru menyesal. Itu pun tak takut nak keluarkan fatwa. Jadi nak sebut kat sini, jangan sampai macam itu. Kita kena ada hak, kena jaga rakyat kita, kena ada kebertanggungjawaban. Bukan nak jaga harmoni, bagi orang terlonjak-lonjak 75,000 dekat konsert je. Bukan tu saja. Ini hak mereka ni. Nak bawa bendera pelangi LGBT pun tak apa, tu hak dia. Yang penting tak kacau orang. Bukan kata nak jaga hak orang macam tu je. Sebenarnya sesuatu yang berlaku dalam hidup kita ni, kehidupan kita ni, nyawa kita ni, besok ni Digital ID ni lebih hebat lagi. InsyaAllah. Jadi sebenarnya saya nak cakap banyak, tapi saya nampak macam diganggu ni. Sekejap saya kena berhenti. Saya ada dapat signal kat sini. Dia kata stop broadcast. Resume ataupun stop. Saya pun tekan resume. Kalau tak mungkin akan disconnect.
Jadi kita lihat daripada rekod-rekod yang ada sebelum ini, di mana government atrocious record, kan, rekod-rekod yang membahayakan negara, membahayakan nyawa rakyat, membahayakan keharmonian bangsa dan agama. Kita kena ambil berat. Kita ambil berat. Jangan sampai berlaku perkara-perkara yang menghalang. Sebab tu kita bincang pasal digital ID ni sebenarnya terlalu penting. Kerana apa kata Klaus Schwab, Dr. Evil, dia kata apa? Klaus Schwab kata apa? Klaus Schwab kata, kan, apabila digital ID itu telah dilaksanakan, maka dia senyum, dia kata end game, dia kata end game, dia senyum, end game, habis dah. Maka mereka merancang supaya digital ID itu berlaku sebelum 2025. Itu mereka rancang, dah ada dah, insyaAllah. Kalau ada kesempatan saya tunjuk besok apa yang mereka rancang, yang hidden agenda ni. Hidden agenda. Hari ni kita tak nak cerita hidden agenda. Kita hari ni cerita pasal pro and con data. Betul ke? Takut salah tekan. Dia keluar nota dia kata apa? End game. Jadi rupa-rupanya dia akan jadi end game. Jadi tuan-tuan berhormat kepada Allah, hari ni kita lihat serangan biological and chemical weapon melalui ubat-ubatan, melalui alat-alat kesihatan tidak berjaya. Hanya 2.5% sahaja 2.5% sahaja daripada rakyat Malaysia ni yang bersetuju kalau nak ambil vaksin lagi sekali. Jadi kalau dibuat, dia tidak akan berjaya, maka dia akan buat dengan semua benda. Dia kata tak apa, nak pun tak apa, tak nak pun tak apa, tapi dia akan susahkan hidup. Ini yang benda yang kita akan cerita besok, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya ingat mudah-mudahan pukul 11 ni. Jadi saya tak nak lama-lama sangat, kan, nanti korang cukuplah. Cuba siapa yang masuk lambat ni, cuba tengok saya definasikan sikit tentang digital ID ni apa. Saya definasi supaya kita faham. Digital ID ni bukanlah kad pengenalan jadi digital ID gitu, bukan lesen. Dia semua kehidupan kita, data-data kita semua dia ambil. Apa kebaikan kepada syarikat besar WEF ni, belakang itu ada company Bill Gates lah dan sebagainya besar ni.